Selamat kembali berita dunia Sulizah Nita akan memberitahu tentang berita-berita terkini. Kuala Lumpur, keindahan seni khat Al-Quran, baik karya yang digantung menghiasi dinding kediaman ataupun diukir pada kubah masjid, boleh menyejukkan mata yang memandang dan memberi ketenangan kepada pencintanya. Justeru, ada yang tidak kisah berbelanja besar hingga ratusan ribu ringgit demi mendapatkan karya yang indah untuk dipamerkan dan dihayati pada setiap masa luang, sekaligus membentuk pasaran khusus bernilai tinggi dengan karya dijual menerusi pelbagai platform termasuk media sosial dan e-dagang. Hal ini diakui oleh beberapa pakar dan penulis khat terkemuka tanah air yang dihubungi bernama, dengan kebanyakannya bersetuju bidang seni itu menjanjikan peluang kerjaya yang cerah dan lumayan bagi penggiatnya. Namun begitu, tidak kurang pula yang melahirkan kebimbangan tentang eksploitasi oleh pihak tidak bertanggungjawab yang hanya mementingkan keuntungan, sementara kemuliaan ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu dikesampingkan. Kebimbangan pakar terbabit ada asasnya kerana sejak kebelakangan ini banyak karya khat yang dijual di pasaran didapati mengandungi kesalahan pada ayat-ayat Al-Quran yang digunakan. Malah, surau dan masjid juga tidak terkecuali daripada isu ini. Malangnya, bak kata pepatah hanya jauh hari mengenal manikam, kesilapan pada ayat-ayat Al-Quran dalam seni khat ini hanya boleh dikesan oleh pakar. Masalah ini diakui oleh Zulhazmi Zakaria antara penulis khat terkemuka dan ahli Lajnah Tashyih Al-Quran di Kementerian Dalam Negeri KDN yang sering dirujuk oleh penguat kuasa dalam operasi serbuan membabitkan karya khat di negara ini. Beliau yang berkecimpung dalam bidang penulisan khat sejak 17 tahun lalu, turut mengesahkan banyak karya khat yang mengandungi kesalahan ejaan dan penandaan dijual secara berleluasa di tempat tumpuan umum antaranya Nilai 3 di Negeri Sembilan serta kedai-kedai perhiasan dalaman rumah dan juga platform dalam talian. Kebanyakan produk sebegini datang dari luar negara seperti China dan Pakistan apabila penghasil, penjual karya ini majoritinya menggunakan bahan cetakan tidak berkualiti, sekaligus menyebabkan tulisan cepat pudar selain terdapat begitu banyak kesalahan ejaan pada ayat. Ada juga karya khat yang kita sita ketika operasi serbuan tidak menggunakan tulisan khat yang muktabar, khat yang boleh diterima pakai, selain tulisan khatnya tidak boleh dibaca atau difahami langsung sehingga boleh mengelirukan pembeli, katanya kepada bernama. Menyedihkan lagi kata beliau, ada produk yang tidak sepatutnya dihiasi khat ayat Al-Quran dan nama-nama Allah seperti sejadah, tapak kasut serta alas kaki, turut ditemukan dijual secara berleluasa. Menurutnya, keadaan itu berlaku disebabkan ada permintaan tinggi terhadap produk perhiasan khat namun tidak ramai yang celik ilmu tersebut, sekaligus membuka ruang eksploitasi oleh pihak tidak bertanggungjawab. Malah, katanya, masalah kesalahan pada ayat Al-Quran dalam seni khat itu bukan hanya membabitkan produk picisan yang murah harganya tetapi juga karya berharga ratusan dan ribuan ringgit yang kebanyakannya diimport. Karya-karya khat yang dikesan ada kesilapan itu akan dilupuskan dan ini pastinya merugikan pembeli, jelasnya. Mengulas mengenai penjualan berleluasa karya khat yang mengandungi pelbagai kesalahan itu, yang dipertua Persatuan Seni Khat Kebangsaan PSKK, dari Abdul Rahman Hamzah berkata, isu terbabit sukar dikawal, apatah lagi yang dijual secara dalam talian. Masalah penjualan dalam talian ini ialah kita sukar mengenal pasti penjualnya, kerana ada kemungkinan dijual oleh orang bukan Islam yang ingin mengaut keuntungan. Namun, jika ada orang Islam sendiri yang terbabit, keadaan ini memang amat mengecewakan. Sebagai orang Islam, mereka sepatutnya bertanggungjawab menjaga kemuliaan Al-Quran dan ingatlah bahawa Allah tidak akan mensia-siakan usaha mereka yang memelihara Al-Quran serta takutlah juga laknat Allah jika ada karya yang kita jual terdapat kesalahan ejaan yang mencacatkan makna dan ayat berkenaan, tegasnya. Situasi ini dilihat semakin meruncing kerana dikatakan ada pengusaha tidak menggunakan khidmat pakar khat, sebaliknya sekadar menghasilkan semula imej khat yang ditemukan dalam carian menerusi internet. Setiausaha Agung PSKK, Abdul Wahab Khalid berkata, keadaan ini membimbangkan kerana karya yang ditiru itu tidak diketahui kesahihannya selain penghasilan semula mungkin tidak sesempurna karya asli yang dihasilkan oleh pakar yang mempunyai kemahiran dan ilmu khat.
Saya dapati ada yang terbabit dalam industri ini bukan ahli had sepenuh masa serta ada yang tidak belajar seni had secara intensif, sebaliknya tiru bulat-bulat karya yang ditemukan dalam Google. Mereka nampak potensi industri ini begitu tinggi, menyebabkan ada yang sanggup berkolaborasi dengan rakan-rakan yang mempunyai kemahiran grafik, rekaan untuk menghasilkan semula karya had demi mengaut keuntungan, katanya. Beliau juga mendedahkan PSKK sering menerima aduan orang awam tentang karya had di masjid dan surau yang dipenuhi pelbagai kesalahan pada ayat Al-Quran yang dipetik. Menyifatkan perkara itu berlaku disebabkan kurang kawalan oleh pihak berwajib, Abdul Wahab menamakan beberapa kes yang pernah diterima oleh persatuan, antaranya ukiran had ayat Al-Quran di Dewan Solat sebuah masjid di Marang, Terengganu. Apabila kami tiba di sana dan membuat tinjauan, memang benar terdapat beberapa kesalahan utama pada ukiran ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah di ruang mihrab, iaitu tertambah huruf tidak sepatutnya pada bahagian ayat tertentu. Begitu juga di panel lain di ruang sama iaitu tertinggal titik dan tertambah huruf. Kesalahan sama turut dijumpai di masjid lain yang dibangunkan oleh kontraktor sama dan ini dikenal pasti menerusi taukid tanda tangan penulis had pada akhir ayat yang dikesan mengandungi kesalahan itu, katanya. Menurutnya, soal selidik bersama pihak pengurusan masjid mendapati kontraktor tidak memaklumkan dengan jelas tentang individu yang bertanggungjawab mengukir ayat-ayat Al-Quran terbabit, sementara pihak pengurusan masjid pula hanya dibenarkan bertugas semula selepas proses ubah suai masjid siap sepenuhnya. Berdasarkan insiden itu, PSKK percaya mungkin ada banyak lagi ayat sama digunakan dalam seni had di masjid lain yang membabitkan individu berkenaan. Mengulas lanjut, Abdul Wahab berkata, pihaknya baru sahaja menerima laporan tentang kesilapan kalimah syahadah gaya kufi muraba, kufi petak di dinding depan sebuah surau hospital di Selangor, apabila huruf lam dikatakan terputus dengan ha dalam ayat ilaha. Kesalahan ini tidak sepatutnya berlaku kerana itu adalah asas sambungan huruf dan kesilapan ini membuatkan keseluruhan makna kalimah syahadah sudah berubah maksudnya. Kami amat mengharapkan kontraktor hiasan dalaman masjid dan surau mengambil serius mengenai isu ini supaya tidak berulang lagi pada masa depan dan sewajarnya mereka rujuk dahulu kepada pihak berkuasa agama negeri atau pakar seni had sebelum sesuatu projek hiasan kaligrafi dilaksanakan, ujarnya. Sementara itu, seorang pegawai masjid di Senai, Johor yang hanya mahu dikenali sebagai Ustaz Izzat berkongsi kisah pihak masjid terpaksa menanggung kerugian lebih RM10,000 bagi membetulkan ukiran had ayat Al-Quran di bahagian bawah kubah masjid. Katanya, pihak masjid terpaksa memanggil kembali tukang ukir berkenaan bagi membetulkan susunan ayat 12 hingga 18 surah Al-Mu'minun yang didapati berterabur. Menurutnya, pihak masjid hanya menyedari kesalahan itu baru-baru ini selepas menerima aduan orang ramai. Perkara itu kemudian dirujuk kepada Jabatan Mufti Johor yang membuat semakan sebelum mengarahkan pihak masjid memanggil semula pengukir bagi membuat pembetulan. Sebenarnya pihak pengurusan masjid tidak bertugas ketika proses ukiran, sekaligus menyukarkan pemantauan, jelasnya. Bagi membendung isu ini daripada terus membarah, Abdul Rahman mencadangkan pihak berwajib seperti Jabatan Agama Islam Negeri mewujudkan satu bahagian khas kaligrafi yang bertanggungjawab menyemak tasyik karya had Al-Quran khususnya yang dihasilkan pada dinding bangunan. Bahagian khas ini juga diharap dapat membantu pihak jabatan memantau kerja mengukir had ayat Al-Quran di masjid, katanya. Terima kasih yang sudah menonton video. Sulizah Nita, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bye-bye.